إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, masih lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, hidayahnya dan juga rahmatnya. Sama-sama lagi kita menyaksi khutbah Jumaat pada hari Jumaat ini. Walau bagaimanapun kita masih bersama lagi dengan wabak ataupun penyakit COVID-19 yang sedang-sedang bersama lagi di dalam masyarakat kita, khususnya iaitu 3 wilayah. Tetapi kita ingatlah adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama dengan agama Islam dan juga Islam ataupun syariat Islam mengajarkan kita apabila berlakunya penyakit, maka kita usaha larikan diri, ataupun kalaulah kita telah timpakan dengan penyakit itu, usahalah kita cari jalan untuk nak taubat dan juga cari jalan nak siarkan daripada penyakit itu. Dan juga apabila berlakunya penyakit seperti wabak, virus corona ataupun rog rebak jenis mana-mana pun, syariat Islam mengajarkan kepada kita untuk kita larikan diri daripada penyakit itu, untuk kita selamatkan diri daripada penyakit itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kamu campakkan tangan kamu kepada binasa. Jangan membinasakan kita, diri kita sendiri dengan kita halalkan tangan kita ataupun tubuh badan kita masuk pergi kepada tempat yang berlaku wabak ataupun virus corona. Dan juga Nabi SAW telah firman telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Wa firra minal majzumi kama tafirru minal asadi." Dan juga larilah diri kamu daripada orang yang ada penyakit rog reun seperti mana kamu lari diri takut daripada singa. Kita takut daripada singa, bahaya daripada singa bala mana. Itulah caranya Nabi SAW ajar kepada kita untuk kita larikan diri daripada penyakit yang sedang-sedang sebar di dalam masyarakat kita. Tetapi pada hari ini
berbagai-bagai cara untuk kita nak selamatkan diri ataupun larikan diri daripada penyakit wabak ini. Ada yang katakan pasti kita kena pakaikan mask. Ada yang royak kata kita pasti kena duduk jarak ataupun jauh daripada orang tepi kita 1 meter. Ataupun beberapa cara lagi yang telah didakwa, yang telah diroyakkan oleh ramai-ramai orang. Sama ada makan air tu, minum air ni, ataupun jangan pergi campur tempat orang yang ramai-ramai. Tetapi kalaulah kita nak tanyanya, apabila berlaku istiwa ataupun headkan wabak virus corona ini, siapakah yang paling tahu, siapakah yang paling ada ilmu sekali mengenai dengan penyakit yang sedang-sedang sebab ini? Adakah tok guru, adakah orang awam biasa, ataupun adakah orang yang berilmu dengan ilmu bomo ataupun tib yang boleh nak beri ilmu kepada kita? Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang dia berilmu kalaulah ilmu itu kamu tidak mengetahui. Ilmu mana sahaja, virus, bakteria ataupun syarok yang kita tak nampak tengok pada hari ini. Yang mana kalaulah kita tanya kata siapakah yang paling geti, yang paling ada ilmu mengenai dengan virus, jawapannya tidak lain melainkan mereka itu adalah para bomo-bomo, doktor-doktor yang mereka berilmu lebih daripada kita lagi. Dengan sebab itu kadang-kadang kita sendiri pun yang berilmu dengan ilmu agama sendiri sebagai para tok guru ataupun ustaz, kadang-kadang kita kena rajakkan kepada orang yang berilmu dengan ilmu mengenai dengan biologi ataupun syarok, virus yang sedang-sedang duk sebar pada hari ini. Kerana mereka adalah orang yang tahu, yang berilmu sekali mengenai dengan perkara ini. Kerana kita kalaulah mengaji agama hanya buka kitab, buka tafsir, buka hanya kitab hadis saja. Kadang-kadang kelong curutat sendiri, kita tak biasa tengok dengan mata kita bagaimana rupa virus, bagaimana rupa bakteria ataupun penyakit yang boleh sebarkan pada masyarakat kita pada zaman sekarang ni. Dengan sebab itu kita hari ini tak boleh nak pandai-pandai lebih daripada mereka yang jadi bomo-bomo. Kita kalaulah mengaji agama, kita dengar daripada orang yang dia tak mengaji agama, cakap mengenai dengan ilmu agama, kita akan marah. Apakah, sebab apakah dia kecek mengenai dengan ilmu agama, bahkan dia tak mengaji agama. Sama juga dengan kita tidak berilmu dengan ilmu bomo. Mengapakah kita pada hari ini lebih pandai daripada bomo yang mereka lebih ilmu daripada kita lagi? Dengan sebab itu pasti kita kena rajak kembali kitanya. Menurut apa surah Allah Subhanahu wa taala yang suruh kepada kita, kata fasalu ahla dzikr. Tanya kepada orang yang bijak ataupun alim di segi bidang itu, iaitu bidang bomo adalah mereka yang ngaji bomo. Mereka di dalam bidang satar nasuk pada hari ini. Dan juga pada hari ini jalan yang kalaulah kita nak buat kesimpulannya, berserupnya, jalan keluar kita untuk kita pakak-pakak nak selamat daripada COVID-19 ini, sama-sama kita akan kembali pergi hidup. Syai'wit naibat pokatik sekali lagi, bomo mereka akan jawab kepada kita, iaitu melalui jalannya vaksin. Vaksin yang kita pakak kena cocok pada hari ini yang bomo ronderong. Setengah negerinya ronderong, we do it, pia mari cocok vaksin, we do it. Setengah negeri mereka we rangwan, jadi benar untuk we orang yang mari cip vaksin. Tetapi yang kita duka cerita pada hari ini, masyarakat kita kadang-kadang bawa vaksin yang kita rasa kata sedap sekali daripada sekarang lah ni, iaitu Pfizer di depan rumah, sebab kita ramai-ramai menolak lagi vaksin itu. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, dengan sebab itu vaksin yang kita pocok pada hari ini bukan untuk kita nak selamat tubuh kita, tetapi demi untuk kita nak selamat orang tepi-tepi kita lagi. Kerana vaksin ini bukan jawapan royak kata siapa yang cocok vaksin akan tak lekat COVID-19, bukan. Sehingga bomo sendiri pun dia royak kata orang yang cocok vaksin dia akan lekat lagi COVID-19. Tetapi untuk nak selamat daripada orang tua-tua ataupun orang yang ada penyakit peribadi dia dah, selamat
ataupun tak membawakan dia kepada mati mudahnya, iaitu cacat vaksin. Dengan sebab itu hadirin yang dikasihi sekalian, di dalam agama Islam apabila kita sakit, kita lekat COVID ataupun kita sakit apa sahaja yang kita sakit, hukumnya ulama yang telah buikan untuk kita pergi cari bomo, untuk kita pergi faubatnya, iaitu hanya sunat ataupun tidak wajib. Tidak wajib kalaulah kita sakit kepala, kalaulah kita sakit gigi. Ulama raya kata hukum dianya tak pasti, tak wajib kita kena pergi cari bomo untuk kita nak raksa. Tetapi apabila penyakit itu yang kita jadi, dan juga dia merebak, dia pun keretuk kepada orang lain secara umumnya, seperti virus corona. Seperti virus corona ini, kalaulah kita sakit, kita tidak cocok vaksin, dan juga kita pergi kepada masjid, kita pergi kepada nak, dan juga ciaruk ataupun cia yang ada dalam tubuh kita dengan sebab kita tidak cocok vaksin ini, akan sebar kepada orang lain. Dan juga ini adalah dosa yang besar bagi kita. Dalil yang menunjukkan kita kalaulah sakit gigi tak wajib pergi cari bomo, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Satu orang perempuan mari cari Nabi SAW. Kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni usra' wa inni atakashaf." Aku ni ada penyakit peribadi, roh macam tua kong chan, iaitu lombamu setok. Dan juga setiap kali setoknya akan buka pakaian dia sehingga timurnya aurat seorang perempuan seorang ni. Maka dia minta kepada Nabi, kata, "Fad'ullaha li." Boleh ke tak ya Rasulullah, kamu minta doa kepada Allah Ta'ala untuk aku siapkan daripada penyakit ini. Nabi SAW jawab kata, "In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'utullah ayyu'afiyaki." Kalaulah kamu hendak untuk aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalaulah kamu hendak boleh sabar, kalaulah boleh sabar, hei kakak, bagimu Allah Ta'ala akan beri balasan, iaitu syurga. Kalaulah sabar daripada penyakit ini. Tetapi kalaulah nak ubi aku berdoa pun boleh juga untuk Allah Ta'ala selamatkan kamu daripada penyakit, hilang daripada penyakit ini. Maka orang perempuan ini jawab kata, "Inni asbir." Kalau gitu aku sabarlah untuk dapat balasan yang lebih besar lagi, iaitu syurga pada hari kiamat nanti. Tetapi dia orang yang kata dia sanggup nak sabar, tapi dia minta lagi kepada Nabi SAW. "Aku nak sabar, tetapi boleh ke tak ya Rasulullah, setiap kali aku akan setok orang daripada penyakit aku ini, minta kamu berdoa jangan pakai aku ni terbukanya aurat ataupun nampaknya aurat aku." Minta Nabi SAW tolong doa semasa dia sakit, sehingganya tak buka pakaian dia, maka timurnya aurat dia. Ni orang yang sakit. Orang yang sakit dalam hadis ini, dia malu lagi untuk nak bukakan aurat dia. Tetapi yang kita duka cita pada zaman kita sekarang ni, ramai daripada anak-anak perempuan kita yang tidak sakit gapo, tidak uzur gapo, tetapi mereka reda untuk nak mentimurkan aurat mereka untuk orang lain boleh lihat. Hadis ini ulama royak kata, ulama pegang dalil ataupun hadis ini menunjukkan kata tak wajib. Kalaulah wajib kita sakit gigi, kita tak pergi cari bomo, tak pergi makan ubat, maka kita berdosa. Tetapi penyakit yang paling mudaratkan kepada orang lain seperti virus corona. Kerana Nabi SAW bersabda kata, "La darara wa la dirar." Jangan kamu mudarati kamu sendiri dan juga jangan kamu mudarat kepada orang tepi kamu. Dan juga satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari sendiri yang Nabi SAW sebut mengenai dengan penyakit ta'un. Yang Nabi sebut kata, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minha." Apabila kamu dengar kata kawasan tempat mana ada berlaku penyakit wabak, jangan kamu masuk pergi kepada tempat itu. Dan juga apabila kamu berada dah kepada tempat, di dalam tempat yang berlaku wabak sebar dah, jangan kamu keluar. Kerana orang yang penyakit virus corona ini, dia apabila pergi kepada masjid, dia pergi bergaul dengan orang lain ramai-ramai, dia akan sebar penyakit ini sampai kepada orang lain, memberi mudarat kepada orang lain.
Dengan sebab itu, hari ini jalan keluarnya vaksin bukan untuk nak selamatkan kita sendiri sahaja. Nak selamatkan kita sendiri juga, dan juga nak selamatkan orang tepi juga. Kerana apabila kita cik vaksin, hukum-hukum akan ada dalam tubuh kita yang akan jaga tubuh body kita, dan juga akan jaga pula cia yang ada dalam tubuh kita sebar kepada orang lain. Tetapi hari ini ramai lagi yang ada dakwah yang banyak sebenarnya bukan hanya semasa virus corona ini sahaja. Semenjak lama-lamanya mengenai dengan vaksin ini, ada banyak yang telah ditiru dalam telinga kita, kata vaksin daripada Yahudi lah. Vaksin adalah buat daripada benda najis yang haram lah. Vaksin adalah perniagaan orang Yahudi lah. Penkan, anamailuk lah. Macam-macam yang kita dengar pada hari ini. Tetapi ingatlah, sama ada orang biasa yang tidak berilmu pun, yang ronderong ataupun usaha untuk nak orang takut ataupun jauh daripada nak cocok vaksin ini, kalaulah dia ronderong hak dia itu tidak berdasar dengan ilmu, jaga baik-baik. Sama juga dengan orang yang berilmu sendiri pun, para ustaz tok guru sendiri pun, kalaulah dia berilmu dengan ilmu agama, tetapi kalaulah dia ronderong, dia usaha nak mengheratkan orang tak seri masuk dengan vaksin dengan tidak ada ilmu berdasar daripada ilmu tib, ilmu boma sendiri, jaga baik-baik. Kerana memberi satu fatwa, satu hukum kepada orang dengan tidak berdasar daripada ilmu, itu adalah benda yang dosa besar dan juga akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah, dia bersabda, dia cerita kata satu kali kami keluar bermusafir, datang tengah-tengah bermusafir itu ada satu orang daripada kami, iaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dia berjalan-jalan, kepala dia pergi pelaga dengan batu sehingga dia pecah kepala. Sehingga dia pergi rehat pada satu tempat untuk nak solat, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seorang ni yang pecah kepala dengan sebab pelaga dengan batu, mari cari satu golongan sahabat, tanya kepada mereka, kata, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, boleh ke tak aku nak tayammum kerana kepala aku ni pecah? Boleh ke tak nak tayammum? Kerana pada masa tu dalam hadis riwayat kata fahtalama, dia mengigar, fanpiak, sehingga dia pasti kena mani wajib. Apabila kena mani wajib, maksud kata kena mani dengan seluruh tubuh dia, kena basah seluruh tubuh dia, tubuh badan dia. Maka dia mari tanya kepada sahabatnya, kata, boleh ke tak? Ada peluang kepada aku ke tak untuk aku nak tayammum tak saya mani kerana kepala aku ni pecah, darah. Golongan sahabat yang ditanyakan, dia jawab kata, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma. Tak ada peluang. Kamu ni kuasa, boleh nak mani, tak ada masalah gapo. Boleh nak mani sehingga lelaki seorang ni pulang pergi kepada tempat dia dan juga mani, famata, sehingga dia mati dengan sebab mani itu. Sehingga Jabir radhiyallahu anhu riwayat kata, selepas daripada tu berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata, qatalahumullah. Mereka itu yang telah memberi hukum kepada orang yang mari tanya dia tadi, kata boleh nak kedak nak tayammum, dan juga jawab kata tak apa, nak mani boleh. Wi hukum, wi satu jalan keluar, kata mani tak ada gapo, sehingga dia pergi mani, dia juga mati dengan sebab mani itu. Maka Nabi kata mereka itu telah bunuhkan lelaki itu, dan juga Allah Ta'ala telah membunuhkan mereka. Dan juga Nabi lagi kata, ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul aini as-su'al. Buat apa tak tanya? Apabila tak tahu, buat apa tak tanya kepada orang yang tahu? Kerana ya raksa kuam ngoklau, obat yang boleh nak mengangkatkan bodoh kita, tidak berilmu ataupun kejahilan kita itu adalah soal. Tanya kepada orang yang berilmu dalam bidang itu. Buat apa tak tanya? Ini nak royak kata orang yang pada hari ini macam-macam dalam grup line lah, dalam grup Facebook lah, yang usaha nak renarung dengan lepaskan berita kata COVID ini tak molek begini, bahaya begini, daripada
Yahudi begini sehingganya orang takut nak cocok vaksin, sehingganya timpa dengan COVID-19 dan juga mati dengan sebab tak cocok vaksin ini. Dosa besar mereka ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, habis itu tidak ada dah orang yang paling ada ilmu lebih daripada mereka yang jadi bomo. Mereka yang jadi bomo hari ini, kita pasti kena duduk dengan kebenaran hari ini. Hari ini 100 juta manusia orang yang telah ditimpa ataupun lekat COVID-19. Yang mati banyak lagi. Tetapi beberapa hari yang telah lepas ini, tubik kajian kata 3 wilayah kita, mereka yang orang jadi orang biasanya yang tak sapa umur 60, cocok vaksin tukuk jual jarum dah, iaitu 36%. Manakala orang tua yang 60 umur nak pergi ni telah cocok dah lebih kurangnya 59% dah. Dan juga terjumpa kata bilangan camnuan atra kanser ciwit long daripada sebulan ataupun 2 bulan belum daripada ini lagi. Dengan sebab itu kita pasti kena kembali kepada orang yang berilmu dengan bidang yang sedang-sedang kita duk berlaku ini ataupun kita duk timpa ini, iaitu virus corona. Dan juga kita yakin bahawa hari ini seluruh dunia bomo-bomo Islam ramai, di Saudi sendiri, di Malaysia sendiri, di Indonesia sendiri, mereka sepakat untuk nerung-nerung pakat-pakat pacak vaksin belaka. Dan juga tak boleh jadi doktor ataupun bomo-bomo Islam yang seluruh dunia hari ini sepakat untuk nak tipu kita sebagai orang biasa ini, tipu kita untuk kita pergi cacak vaksin. Tak boleh jadi. Kerana Nabi SAW sebut hadis kata, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tak boleh jadi umatku nak sepakat untuk nak duduk di atas kesesatan ataupun kuam longtang dalam dunia ini. Kerana bomo di negeri Syia tak kenal bomo di negeri Saudi, bomo negeri Saudi tak kenal bomo di negeri Malaysia. Bagaimana mereka nak cari jalan untuk nak sepakat, untuk nak tipu umat untuk pakat-pakat pergi cacak vaksin? Tak boleh jadi. Dengan sebab itu, hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, kita apabila kita dengar orang yang tidak berilmu dalam bidang ini, maka kita akan tak selamat, ataupun kita akan sesat. Kerana mereka yang kecek setiap perkara yang bukan dari bidang dia, mereka akan keluar ataupun ilmu yang keluar daripada mulut dia itu akan keluar benar-benar yang pelik, yang tidak berdasar daripada ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, hari ini adalah hari Jumaat. Marilah kita sama-sama banyakkan salawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ingatlah bahawa di antara zikir untuk kita sama-sama nak selamat daripada COVID-19 ini, iaitu pakat-pakat kita banyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Kerana kita selawat kepada Nabi satu kali sahaja, Allah Ta'ala akan selawat kepada kita 10 kali. Kita selawat kepada Nabi hanya satu kali sahaja, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan selawat kepada kita 10 kali. Man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang selawat kepada aku satu kali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan selawat kepada dia 10 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا